A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Terima kasih diucapkan kepada barisan pentadbir surau Musalla Al-Husna, Menteri Besar Selangor Interpreter MBI, khususnya Tuan Haji Reza dan seluruh staf yang sudi menjemput untuk sama-sama kita berkongsi dan mendengarkan perkongsian sementara kita menunggu masuknya waktu solat fardu zuhur, dan kita teruskan sedikit lagi pengisian tengah hari kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat istifadah pengajaran yang dapat disampaikan. Dan satu usaha yang murni daripada pihak Musalla Al-Husna berkenaan dengan bab kita membudayakan majlis ilmu ni, di mana kita tahu majlis ilmu ni directional di setiap waktu, di mana-mana sahaja tempat, sasaran yang pelbagai. Kerana Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmu fariidatun ala kulli muslim wa fi riwayat ukhra ala kulli muslimah. Yang membawa maksud menuntut ilmu itu, tuntutan kita menuntut untuk mencari ilmu itu menjadi satu kefarduan, menjadi satu kewajipan kepada muslim dan juga muslimah. Jadi bila konteks kita menuntut ilmu ini atas inisiatif pendekatan yang diguna pakai oleh pelbagai pihak, seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita tengok sejarah para sahabat, bagaimana dia hanya nak mendapatkan sepotong hadis untuk mereka bertalaki, untuk mereka mengamalkan dan menghayati intipati hadis tersebut dengan bermusafir, berjalan jauh, merentas benua dan negara hanya untuk mendapatkan satu hadis, kena dengan konsep menuntut ilmu. Dan Alhamdulillah kita juga pada tengah hari ini kita dimudahkan urusan kita untuk mendapatkan ilmu atas usaha daripada pihak-pihak yang berkenaan. Dan kita maklum bahawa majlis ilmu ini selalu yang kita maklum banyaknya diadakan di surau dan di masjid, okey. Dan kita tahu forum-forum ataupun kuliah-kuliah maghrib, ada juga masjid yang diadakan kuliah isyak, kuliah subuh, kuliah duha pun ada kalau kita tengok di setengah masjid maupun di surau, di mana sasaran untuk mereka yang bekerja sebagai suri rumah, okey, bahkan mereka-mereka yang sudah pencen. Dan di sini di Musalla Al-Husna sendiri, alhamdulillah pengajian ilmu tu dihidupkan khususnya bagi kita semua yang bekerja di pejabat. Kita duduk sejenak di surau, di musalla, sementara kita nak solat tu, dengan kita menghayati dulu ilmu yang nak disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh itu mampu memandu kita untuk melakukan amal ibadah dengan betul, mampu kita melakukan dengan amal ibadah dengan penuh penjiwaan. Okey. Baik. Seperti mana kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama yang terkenal di Uzbekistan, di Uzbek, yang terkenal dengan gelaran Bahrul Ulum, iaitu lautan ilmu, di mana Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahawa mereka yang berada di dalam majlis ilmu
dalam keadaan bila dia mendengar majlis ilmu yang disampaikan oleh tuan guru ataupun para asatizah ataupun mereka yang menyampaikan kuliah dan sebagainya, dalam keadaan dia tidak faham sebenarnya apa yang ustaz ni cakap. Dia kurang memahami. Walaupun di kebanyakan orang lain mungkin faham, tetapi dia tidak faham. Okey? Di sini Imam Abu Lais mengatakan bahawa orang yang belajar duduk di dalam majlis ilmu mengaji di sisi orang alim, tetapi dia berasa susah untuk memahami ibarah, dia berasa susah dengan ilmu poin-poin yang disampaikan oleh para asatizah ustaz-ustaz di sini. Bahkan dalam konteks mungkin kita tahu ada setengah tempat dia menganjurkan program persijilan sebagai contoh. Kita tengok di masjid maupun di surau dia ada program persijilan pengajian agama. Dan program persijilan tersebut kadang-kadang memerlukan satu tas yang dia kena hafal term-term, Arabic term, perkataan-perkataan kena hafal hadis dan sebagainya. Dia rasa susah, dia tak mampu nak menghafal. Maka Al-Imam Abu Lais kata orang yang macam ni sebenarnya dia mendapat 7 kemuliaan. Itu rahmatnya. Rahmat kita datang ke majlis ilmu, di mana Imam Abu Lais mengatakan 7 kemuliaan. Yang pertamanya, kemuliaan orang tersebut adalah dia mendapat keutamaannya orang-orang yang sedang belajar. Kita kena faham, kalau berbalik kepada hadis yang saya bacakan tadi berkenaan dengan tuntutan menuntut ilmu itu menjadi satu kewajipan, adalah kita menuntut untuk hadirkan diri ke majlis ilmu. Faham tak faham nombor 2. Okey? Yang wajibnya, yang dituntutnya, yang menjadi hukum fardunya adalah datang dengar dulu majlis ilmu. Kerana yang nak memberi pemahaman, yang nak memberikan pemahaman itu hanyalah kerja Allah Ta'ala. Jadi Imam Abu Lais mengatakan bahawa orang yang datang ke majlis ilmu dalam keadaan dia tidak faham dengan ilmu yang disampaikan, maka yang pertama sekali dia mendapat keutamaan darjat seperti mana orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang keduanya, Imam Abu Lais mengatakan bahawa 7 kemuliaan yang lain mereka yang datang ke majlis ilmu ini adalah selama dia duduk di dalam majlis ilmu di sisi orang alim, di sisi mereka yang membahaskan tentang ayat Al-Quran, yang membahaskan tentang ayat-ayat hadis, hukum fiqh dan sebagainya, maka masa yang diperuntukkan dia berada dalam majlis ilmu, pastinya dia akan terhindar daripada melakukan dosa. Kerana kita faham bahawa masa yang Allah peruntukkan selama 24 jam ini merupakan satu amanah yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk menggunakan masa tersebut, mengoptimalkan masa tersebut ke arah perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita tuan-tuan, kita bekerja dalam department, di dalam unit. Mungkin waktu ini kebanyakan daripada kita mungkin lunch hour, kita keluar makan dan sebagainya. Kita akan makan sambil tengok handphone dan sebagainya, kita berborak dengan kawan-kawan sepejabat. Maka pasti akan ada perkara-perkara yang sama ada kita sedar ataupun tidak, mungkin kita lakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan barangkali, yang boleh mengundang kurang keberkatan dalam hidup. Maka diadakan majlis ilmu ini supaya waktu yang terluang ini diisikan hati dan akal fikiran kita dengan ilmu. Maka itu membuatkan kita terhindar daripada melakukan dosa. Kerana kita kena faham bahawa orang yang banyak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah itu adalah mereka yang tidak menggunakan masa dengan betul. Mereka membiarkan hati dan fikiran itu melihat perkara-perkara yang boleh mencorakkan apa diri seseorang itu ditentukan dengan apa yang dia lihat. Diri seseorang itu ditentukan dengan apa yang dia baca dan sebagainya. Dan yang ketiga, Imam Abu Al-Lais mengatakan bahawa orang yang belajar menuntut ilmu tetapi merasa susah untuk memahami tentang sesuatu ilmu ini, ketika keluar daripada rumahnya dengan tujuan nak mencari ilmu, maka rahmat Allah turun kepadanya. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke sini keluar daripada rumah untuk mencari nafkah rezeki. Tak kiralah sama ada lelaki maupun perempuan, terutamanya lelaki kita yang lelaki-lelaki ini, kita adalah ketua keluarga. Kita adalah ayah. Begitu juga dengan mungkin di kalangan staf-staf perempuan pun turut hadir untuk sama-sama mencari nafkah dan rezeki. Dalam keadaan tempat bekerja kita pun diadakan juga, diselitkan juga dengan majlis ilmu, maka tuan-tuan dan puan-puan dapat 2 kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah kelebihan mencari nafkah rezeki selagi mana rezeki yang kita cari itu halal.
Dan yang kedua, kita juga keluar dalam keadaan kita mendengar majlis ilmu. Sebab itu, saya ulang sekali lagi, majlis ilmu ini dia rasional. Pada bila-bila masa sahaja, bila-bila mana sahaja tempat dan juga sasaran. Okay? Jadi kita dapat dua dalam satu. Kan? Kita keluar dalam rumah mencari rezeki, kemudian kita keluar dalam keadaan kita mencari ilmu melalui platform yang disediakan di Musalla Al-Husna ni khususnya, maka kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Imam Abu Al-Lais mengatakan bahawa mereka yang datang menuntut ilmu ini ketika mana duduk di dalam majlis ilmu, kemudian rahmat Allah turun kepada orang-orang yang berada di dalam majlis tersebut, maka dia beroleh daripada bahagian rahmat itu. Kita kena faham bahawa majlis ilmu ini, kita kena akui, kita tak boleh nafikan bahawa majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Kan? Raudun min riyadil jannah. Kan? Malaikat menaungi pada mana-mana circle, pada mana-mana halaqah perkumpulan yang menganjurkan majlis ilmu. Kan? Ada dalam hadis diceritakan malaikat mengembangkan sayapnya di mana menaungi mereka-mereka yang berada di dalam satu halaqah perkumpulan majlis ilmu. Maka pastinya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di dalam majlis tersebut, maka pastinya kasih sayang Allah turun kepada mereka yang menuntut dan yang mengajarkan ilmu tersebut. Dan yang kelima, antara 7 kemuliaan lain kita menuntut ilmu adalah dia selama mana mendengarkan pengajian, maka dia dicatat melakukan ketaatan. Okey? Dan yang keenam, ketika dia mendengar sesuatu ilmu lalu dia tidak memahami dan dia bersedih. Ini antara poin yang kita boleh ambil maklum. Okey? Di mana Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahawa seseorang itu kalau dia mendengar sesuatu pengajian tetapi dia tak faham, susah betul nak faham apa yang Ustaz sampaikan ni. Kita fahamlah mungkin tengah hari ni waktu yang agak kemuncak, kan? Waktu antara kita sedar dengan tak sedar, dah mengantuk lah. Jadi kadang-kadang kita tak faham apa yang Ustaz ni sampaikan, tak faham, kan? Di situ juga kadang-kadang ada muhasabah. Aku ni banyak ke yang tak kena dengan diri aku ni? Rasa macam banyak dosa sangat ke sampai aku pun tak faham, kan? Dengan pengajian yang tuan guru ataupun ustaz tu sampaikan ilmu. Lalu dia rasa macam satu kekecewaan, dia rasa tersinggung, dia rasa sedih. Maka Imam Abu Lais kata orang yang macam ni macam mana keadaannya? Bila dia mendengar suatu ilmu, dia tidak faham dan dia bersedih kerana tidak faham tentang sesuatu ilmu, sesuatu poin yang disampaikan, maka kesedihan itu sebenarnya menjadi satu perantara, kan? Menjadi satu wasilah, menjadi satu jalan penghubung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Rentetan daripada poin di sini, Allah Ta'ala berfirman, aku di sisi orang-orang yang sedang patah hati kerana aku. Patah hati lah. Kita belajar, kita tak faham, kita rasa kecewa, kita rasa tersinggung, kan? Kena dengan ayat yang Allah sampaikan itu, yakni Allah akan memulihkan kesedihan tersebut dan Allah akan menolong mereka. Jadi dalam bab menuntut ilmu ni bukan babnya kita kena faham dengan ilmu yang disampaikan, tetapi kita hadir ke majlis ilmu tu sendiri sebenarnya rahmat Allah dan turun, kan? Dalam keadaan kita sedih, kita tak faham, sebenarnya Allah akan pulihkan kita punya perasaan tersebut, dan Allah Ta'ala pasti akan tolong hamba-hambanya yang ada iltizam dan niat untuk datang walaupun sekejap ke dalam majlis ilmu. Dan yang terakhir, apa yang Imam Abu Al-Lais As-Samarqandi mengatakan bahawa 7 kemuliaan mereka yang datang, kan, meluangkan masa untuk mendengar majlis ilmu ini, yang ketujuh dia akan melihat bahawa orang begitu memuliakan dan menghormati orang alim dan merendahkan orang fasik, sehingga hatinya menolak kefasikan dan perangainya condong kepada ilmu. Baru-baru ni kita tengok kerajaan negeri Selangor pun ada inisiatif menjemput mantan mufti Mesir, Al-Alim Al-Alamah Dr. Sheikh Ali Jumaah. Kita tengok di Selangor, program bersama dengan Menteri Besar Selangor, bersama dengan beberapa NGO di kalangan alumni pelajar-pelajar yang belajar di Timur Tengah, mereka menganjurkan, mereka menjemput seorang masyayikh, seorang guru untuk menyampaikan pengajian-pengajian ilmu. Dan kita tengok guru besar bila dia turun ke sini, semua ustaz-ustaz yang kita belajar yang dikenali semua turun ke dalam satu majlis
meraihkan kehadiran tuan guru tersebut, dan kita lihat di situ adanya suasana memuliakan, adanya suasana menghormati antara pelajar dengan gurunya, ada suasana silaturahim, yang mana bila kita tengok keadaan itu menyebabkan kita rasa macam sayu. Oh, macam ni keadaan di mana bila adanya majlis ilmu dan ilmu itu disampaikan oleh guru-guru yang mursyid, yang diiktiraf ilmunya, dihadiri pula oleh alim-alim ulama yang lain, di situ kita nampak ada suasana kerahmatan, ada suasana kemuliaan, ada suasana hormat menghormati, dan kita yang berada dalam majlis ilmu tu kita akan muhasabah. Kita akan rasa bersyukur dan muhasabah kerana Allah langkahkan kaki kita, Allah berikan ruang masa kepada kita untuk datang ke majlis tersebut. Lalu kita akan rasa menginsafi dan kita akan rasa membenci bila adanya perangai-perangai ataupun jiwa-jiwa pemikiran orang-orang fasik. Itu adalah salah satu keberkatan di dalam majlis ilmu. Oleh itu, kerana itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk duduk juga mengaji, duduk juga menuntut ilmu. Jadi apa poin yang saya nak sampaikan di sini untuk mukhaddimah adalah kita bukannya tak semestinya kita datang belajar itu perlu kita faham. Kerana pemahaman terhadap sesuatu ilmu itu hanyalah kerja Allah Ta'ala sahaja. Yang menjadi kewajipan adalah kita mengambil bahagian. Yang menjadi kewajipan, kefarduan kepada kita adalah kita mengambil peluang untuk datang menuntut di dalam, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Baik. Dan insyaAllah tazkirah sedikit perkongsian seperti mana yang diminta oleh barisan pentadbir Musalla Al-Husna. Oh, dah masuk dah Zuhur. Masya Allah, cepatnya waktu. Okey? Okey. Kita berhenti dululah. Kita teruskan sembahyang Zuhur ataupun kita ambil sedikit masa 5 minit ke macam mana? Terus solat. Terus. Kulah. Okey. Kita teruskan kepada mukhaddimah sedikitlah berkenaan dengan permintaan daripada pihak surau berkenaan dengan kita untuk bahaskan berkenaan dengan bab solat. Saya mengambil kesempatan untuk membacakan sedikitlah berkenaan dengan buku yang dikarang oleh Ustaz Syahir kita, Ustaz Syahir Syabuddin, berkenaan dengan bab solat, bab menyingkap rahsia dan hikmah yang tersirat di sebalik solat. Kita kena cek balik sejauh manakah kualiti solat kita. Kita kena cek balik sejauh manakah cakna kita bila kita mendengar laungan azan. Kita kena cek balik sejauh manakah kita rasa langkah kita ni diringankan untuk datang ke solat berjemaah di masjid maupun di surau. Itu antara persoalan-persoalan yang kita kena tanya dalam diri kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kesan solat inilah yang nak memberikan kesan kepada kehidupan selepas kita keluar daripada solat. Solat ni dikira sebagai input, kesan dia dikira sebagai output. Jadi kita nak tengok adakah solat seseorang itu diterima ataupun tidak, tengok pada kehidupan selepas solatnya. Sebagai contoh, saya kerja di masjid, kita berhadapan dengan PL perangai segelintir jemaah. Datang solat, bagus. Datang duduk sili saf utama, bagus. Mendengar laungan azan, bagus. Tapi parking tak kena dengan petak parking. Contoh. Contoh. Jadi macam mana keadaan tu? Macam mana solat itu nak memberikan kesan dia bukan hanya nampak tertib sahaja di dalam masjid, tetapi dia juga tertib kesannya bila keluar daripada solat. Macam mana dia berhubung dengan orang sekeliling, macam mana dia menjaga hati-hati jemaah yang lain. Ini contohlah, contoh. Begitu juga kita yang bekerja ni, bagaimana solat itu memberikan kesan dalam bab kita menjaga waktu, khususnya dalam bab punch in dan punch out. Saya kerja lah, kena sebutlah punch in punch out sebab kita bagi kuliah di apartment. Kita bagi kuliah dalam department department ataupun jabatan. Kerana kita kena faham salah satu falsafah dan hikmah solat adalah Rasulullah SAW mengingatkan kita adalah solat pada awal waktu ini dia akan memperoleh keredaan Allah dan di akhirnya dia akan mendapat keampunannya. Saya ada terdengar daripada kata seorang guru, Tok Guru lah, Tuan Guru, dia kata
Kadang-kadang kita rasa heran, kenapalah masa cepat sangat berjalan, kan? Rasa macam nak buat banyak benda, tapi sekejap je. Contoh macam kuliah ni, rasa macam nak cakap banyak, tapi dah azan dah. Contoh. Okey. Rupanya ataupun kerja yang kita nak buat tu, tas-tas yang diberikan tu, kan, ataupun kerja-kerja yang diberikan oleh majikan kita kepada kita ni, okey, kadang-kadang kita tak mampu nak susun masa dengan betul. Kita kena akui benda tu, kan? Yang pertamanya sekali, mungkin kita kena check macam mana kita punya waktu solat kita tu. Maksudnya, adakah kita betul-betul menjaga solat di awal waktu? Cuba kita amalkan sekejap. Biasakan diri untuk solat awal waktu, kan? InsyaAllah pasti kerja-kerja yang melibatkan pengurusan masa ni pun akan tersusun. Itu keberkatan, seperti mana dalam saranan baginda, solat di awal waktu. Dan yang keduanya adalah dalam bab meninggalkan solat ini kita perlu ambil maklum lah, kan? Kita yang hadir ini, saya tahu kita semua mungkin dah berstatus seorang ayah, berstatus seorang suami. Kita kena cek anak-anak kita, kena pastikan anak-anak kita tu adakah solat tepat pada waktunya, kan? Kita kena pastikan adakah mereka itu solat, tak tinggalkan solat dan sebagainya. Masa kita kecil-kecil dulu pun mak ayah kita pesan, kalau kita nak pergi mana-mana, adik, jangan tinggalkan solat. Buat apa pun boleh, tapi jangan tinggalkan solat. Kerana kita tahu bahawa solat itu, as-salatu imadu ad-din. Solat itu adalah tiang agama. Tuan-tuan, bangunan Darul Ihsan ni tinggi, tuan-tuan. Banyak tingkat. Adanya tingginya bangunan ni, dia perlu asasnya adalah cucuk dulu dia punya cerucuk bangunan tu. Adanya basicnya tiang base tu. Kalau tak dicucuk bangunan tu, mana mungkin nak buat bangunan Darul Ihsan setinggi ni. Faham tak? Itu perumpamaan. Macam tu juga dengan solat. Kalau kita tak solat, macam mana agama tu nak berdiri kukuh dalam jiwa kita, dalam hati kita, kalau kita tak solat, kan? Pasti akan roboh segala-galanya. Kita akan bertuhankan kepada nafsu, kita akan buat perkara-perkara yang mengundang kemurkaan, kita akan hanyut jauh daripada cahaya dan redha Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak solat. Jadi dalam bab meninggalkan solat ini, kita perlu ambil maklum, di mana di dalam buku ini, kalau kita meninggalkan solat, dia memberikan kesan yang cukup amat mendalam dalam hati sanubari kita. Saya berpesan cakap ni untuk diri saya, untuk tuan-tuan, untuk perempuan yang mungkin memegang status sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di statistik Mahkamah Syariah, banyak kes-kes perceraian. Bila buat kaji selidik, kita buat bancian, ramainya kes perceraian daripada keluarga yang meninggalkan solat. Itu kenyataan yang kita kena terima, kan? Meninggalkan solat. Kita tak hidupkan suasana rumah kita dengan solat berjemaah. Kita tak ajak anak-anak kita untuk solat berjemaah. Bukan ajak sahaja, mak ayah kena jadi role model, kena tunjukkan sendiri pada anak-anak yang kita solat di rumah, kita solat berjemaah, baru anak-anak boleh ikut, kan? Ni kalau masuk bab parenting sikit ni, anak-anak dia tak makan saman, tuan-tuan. Kalau setakat mak ayah cakap macam tu je, tapi mak ayah tak tunjukkan sendiri cara tu. Mak ayah kena tunjukkan sendiri cara tu, baru anak akan ikut. Baik, berbalik kepada kesan meninggalkan solat ni, yang pertama sekali adalah, kita ada berapa minit lagi, Haji? Kita berhenti 1:45. Okey. Kesan meninggalkan solat ini, yang pertama, tuan-tuan dan perempuan boleh take note, ambil maklum, nafsu yang membuak, kan? Dalam badan kita ni ada pelbagai nafsu, khususnya berkenaan dengan nafsu ammarah, kan? Nafsu ini, tuan-tuan, kalau dalam bulan Ramadan, jin, syaitan, iblis diikat. Ada lagi lah perbahasan di kalangan ulama yang kata diikat tu, adakah diikat secara fizikal ataupun diikat sebab kita tak lakukan perangai-perangai macam perangai syaitan, jin dan sebagainya. Itu ada perbahasan ulama yang lain. Tapi nafsu tu tak diikat. Tetapi nafsu tu boleh dijinakkan, boleh dikalahkan, boleh dijinakkan, boleh direndahkan, boleh dididik dengan cara kita berpuasa. Itu salah satulah, berpuasa. Okey. Yang keduanya adalah, of course lah, solat, kan? Yang menjadi kewajipan. Kalau kita meninggalkan solat, nafsu kita membuat. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala,
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, dalam surah Maryam ayat 59, yang mana Allah SWT mafhumnya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab di dalam neraka. Surah Maryam ayat 59. Kesan yang kedua bila kita tinggalkan solat adalah, the second point is, point yang kedua adalah stres. Kehidupan tak tenang. Kita akui memang kita stres, kan? Siapa-siapa pun akan stres. Stres dalam kehidupan bekerja kita, stres dalam kehidupan berumah tangga kita, stres dengan jiran kita, stres dengan kucing berak depan rumah kita. Stres tu. Contoh, okey? Stres, kehidupan tak tenang. Stres bila kita mana saat lagi kita nak keluar balik, kita dah punch out, kita nak keluar, stres dengan keadaan kesesakan lalu lintas, kan? Dengan perangai orang yang drive, yang memandu kereta motor tu perangai macam-macam, kita stres. Kita memang tak lari daripada stres. Maka Islam menganjurkan cara untuk release stres, cara untuk healing adalah dengan kita menunaikan solat, kan? Walaupun kita tengok faktor-faktor lain, kesihatan lain, nak rasa healing tu kita pergi ke pantai, kan? Kita hiking, kita jungle trekking, kan? Apa-apa saja. Tapi dalam agama kita pun ada cara nak healing sebenarnya. Caranya adalah dengan solat, kan? Solat itu sifatnya merehatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, solat itu sifatnya merehatkan. Jadi bila merehatkan itu, maka dia akan heal kita punya stres dan kehidupan kita akan menjadi tenang. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Surah Taha ayat 124 yang membawa maksud, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Taha ayat 20-24. Okey. Dan yang ketiga adalah ancaman neraka lah, ancaman neraka saqar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Surah Al-Mudaththir ayat 38 sehingga ayat 43, yang membawa maksud tiap-tiap diri ini bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sebuah neraka yang bernama Saqar? Jawab mereka adalah mereka di dunia yang meninggalkan solat. Jadi mudah-mudahan kita doa supaya kita tak golong dalam golongan yang meninggalkan solat. Sambil-sambil kita berdoa supaya Allah gerakkan hati kita, Allah disiplinkan hati, minda, jiwa rohani kita untuk solat di awal waktu. Okey? Dan yang keempat, jatuh kekufuran. Jatuh kekufuran. Antara kesan kita meninggalkan solat yang keempat adalah jatuh kekufuran, seperti mana dalam sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus solah. Perbezaan antara seseorang Muslim dengan seseorang yang kafir ialah meninggalkan solat. Apa beza kita dengan orang kafir? Kalau kita sendiri IC-nya tulis Muslim, Islam, tetapi kita meninggalkan solat, tak ada beza. Bezanya kita antara orang Islam dengan orang kafir adalah kita jaga solat 5 waktu. Dan yang kelima, ni tuan-tuan, ini memang poin ni memang penting untuk kita. Kadang-kadang kita tanya, kenapa rezeki aku ni macam makin hari makin susut, rasa susah, rasa sempit, kan? Antara kesannya adalah barangkali kita meninggalkan solat ataupun kita meremeh-remehkan solat. Okey? Seperti mana berkata Abu Khalad dalam sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada pada satu kaum yang mendapat pada mereka orang-orang yang meremehkan solat, dan tiada pula yang menegurnya, melainkan hukuman yang pertama yang dikenakan ialah dikurangkan dari rezeki mereka. Itu signal awal, tuan-tuan. Signal awal kalau kita meremehkan pensyariatan solat, kefarduan solat, signal awal yang Allah Ta'ala bagi pada kita, mungkin kita akan rasa rezeki kita sempit. Gaji itu gaji, kita kena faham sebab kita kerja, gaji setiap bulan masuk, kita ada allowance, ada OT, ada peruntukan lain, itu gaji. Okey, yang sudah ditetapkan. Melainkan kalau bos nak potong allowance tu. Contoh, rezeki adalah kenikmatan yang kita dapat tanpa disangka-sangka, kan?
kita ingat, oh kita dapat kot. Contohlah, kalau siapa yang buat kerja-kerja networking kan, kerja-kerja marketing, kerja-kerja nak cari orang ni, kan kita ada prospek-prospek. Contohlah, ni kita sembang bisnes sikit. Kita rasa macam prospek tu boleh close. Contoh, tiba-tiba tak boleh close. Katakan, yang prospek tu kawan baik kita, confirm lah dia boleh close dengan kita, dia kenal kita. Tiba-tiba dia tak close. Yang close tu orang yang tak jangka tu, yang nak mendapatkan servis kita. Itu rezeki. Faham tak? Rezeki yang tak disangka. Kita ingat orang lain nak bagi, rupanya orang lain pula kita ingat orang lain nak bagi kita. Itu rezeki. Dan kita kena faham, rezeki ni bukan hanya melibatkan duit. Tak. Tubuh badan yang sihat, rezeki. Okay? Kita mendapat kawan yang baik, rezeki. Kita berada dalam suasana pekerjaan yang baik, rezeki. Ada bos yang baik, bos yang majikan yang memahami keadaan orang bawah, itu rezeki. Sebab ada di kalangan kawan-kawan kita yang bekerja di departmen lain, bos tak memahami kan apa yang nak oleh orang bawah. Okey. Ada itu rezeki dia. Ada rezeki orang lain kadang-kadang bos okey tapi peruntukan tu taklah banyak pula, tak banyak. Jadi rezeki setiap orang, setiap manusia tu berbeza-beza. Rezeki anak contoh kan. Orang yang tak ada anak pun sebenarnya rezeki kan. Senang-senang boleh buat keputusan, jom hujung minggu ni nak jalan mana, dah dapat dah nak berjalan mana, contoh. Okey. Tapi kalau orang ada anak ni, oh ya, kita kena plan anak ni macam mana, kecil lagi, kita nak kena pilih tempat yang sesuai, yang ada anak contoh, pun rezeki. Jadi setiap daripada kita ni dapat rezeki. Rezeki tu dah ditentukan kan, dan berbeza-beza. Kita jangan nampak rezeki tu hanyalah duit semata-mata. Dan untuk nak memastikan rezeki kita tu tak ditarik adalah kita menjaga waktu solat. Faham Okey. Dan di sini ada poin, orang yang tidak solat itu sebenarnya dia juga memudaratkan orang lain. Di mana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya, kitab Fathul Bari, orang yang meninggalkan solat itu memberi mudarat kepada kaum muslimin yang lain, kerana orang yang solat itu pasti akan membaca dengan satu kalimah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera ke atas kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi, the point daripada hadis yang kita bacakan pada tengah hari ini adalah orang yang meninggalkan solat itu seolah-olah cuai dalam berkhidmat kepada Allah dan manusia lain, termasuklah dirinya sendiri. Kerana itu sangat besar musibah apabila meninggalkan solat. Majikan, anak-anak buah pastikan tidak meninggalkan solat. Kerana kalau kita meninggalkan solat, pasti dia akan memberikan efek ataupun output dalam kehidupan bekerja kita. Sebagai contoh, sebab kita dalam departmen, kita dalam tempat pekerjaan. Jadi saya sampaikan contoh-contoh berkaitan dengan pekerjaan lah. Kadang-kadang bila kita jauh daripada Allah SWT, kadang-kadang dia akan juga memberi kesan kepada keputusan yang kita nak tentukan kepada orang-orang bawah kita sebagai contoh. Dia juga akan memberikan kesan kepada staf-staf kita yang lain. Hanya asbab musabab meninggalkan solat. Okey. Dalam Al-Quran pun tak kurang juga menceritakan ada 100 ayat yang membicarakan tentang berkenaan dengan solat. Antara ayat Quran yang kita boleh ambil maklum dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama dan ayat kedua bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala merakamkan dalam Quran, Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, orang mukmin ni orang yang berjaya. Berjaya dia tu macam mana? Apakah spek-spek yang menentukan kejayaan seseorang mukmin? Disambung pula dengan yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Antara spek orang mukmin yang berjaya yang pertama adalah dia mesti dalam solat dia kena khusyuk. Perkataan khusyuk. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan faham tentang berkenaan dengan khusyuk? Ada orang faham khusyuk ni adalah terjam mata. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam tazkirah tengah hari Zuhur ni dalam keadaan waktu genting, tidur, khusyuk. Tu khusyuk tak tu? Okey? Tak ada masalah. Sebab kerahmatan majlis ilmu ni, dia bukannya kita, tak semestinya kita duduk tu kita mendengar saja, tapi kita duduk dalam majlis ilmu tu dikira berteduh dalam kerahmatan majlis ilmu. Baik, berkenaan dengan erti khusyuk itu, kalau ikut dari segi bahasanya adalah tetap, diam, tunduk dan merendah diri. Okey. Dan ulama menafsirkan
pengertian khusyuk tu dengan tafsiran yang pelbagai. Cuma di conclusionkan, di khulasahkan, dirumuskan, khusyuk tu adalah, okey, take note khusyuk tu macam mana ada keadaan ni kita katakan solat dalam keadaan khusyuk tu adalah kita solat dalam keadaan hati kita itu sentiasa rasa dekat dengan Allah Taala. Kita solat walaupun kita solat seorang, tapi kita merasakan solat itu, kita merasakan bahawa Allah Taala tengok cara kita solat. Itu yang pertama. Kemudian kita khusyuk itu, masuk khusyuk yang kedua adalah kita solat dalam keadaan kita bermunajat. Bermunajat, kita berdoa, kita merintih. Okey? Allah SWT suka tengok hambanya yang merintih. Allah SWT suka tengok hambanya yang menangis, memohon sesuatu hajat. Allah SWT suka bila mana ada masalah baru dia rasa nak menangis dengan Tuhan. Allah Ta'ala suka orang macam tu. Allah Ta'ala suka hambanya yang suka memohon, meminta. Tambah-tambah kalau meminta pada waktu sepertiga malam, waktu orang lain tengah tidur, kita bangun, Allah Ta'ala tengok direct terus permintaan hambanya. Okay? Menghadirkan hati serta merendahkan diri dengan merasa keagungan, dengan merasa takut dan ta'zim kebesaran dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita solat dalam keadaan kita rasa dekatkan diri dengan Tuhan, kita menghadirkan hati, kita merasa rendah diri, hinanya diri aku tu, kita merasa takut dengan ancaman, kita merasakan kita perlukan kepercayaan, kita memerlukan pengharapan daripada Allah Ta'ala, maka secara automatiknya kita solat dalam keadaan khusyuk. Maka keadaan ini membuatkan hati dan pemikiran kita kosong, tak nak fikir-fikir, kita fokus dulu untuk mencapai solat yang terbaik di sisi Tuhan kita. Jadi berkaitan dengan khusyuk ini tuan-tuan, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahduruhu fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, setiap solat yang tidak menghadirkan hati ketika solat, maka hukumannya lebih cepat dikenakan kepadanya berbanding pahala. Sebab itu kita kena ambil perhatian. Kita kena ambil langkah yang serius berkenaan dengan kualiti solat kita. Ramai orang solat, tapi adakah kita solat seperti solat keanak-anakan? Itu persoalan yang kita kena tanya balik, kan? Kita dah umur 34 tahun, ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 50-60 tahun. Kita kena tengok balik sepanjang hidup kita sampailah umur sekarang ni, kita kena cek balik, adakah solat kita itu solat yang betul berkualiti ataupun tidak. Adakah solat kita itu adalah solat kita yang high class, yang memang Allah Ta'ala pandang solat dia. Adakah kita hanya solat bila tengok orang lain solat, kita pun solat. Orang rokok, kita rokok. Orang sujud, kita sujud. Adakah itu sahaja? Adakah solat sekadar menggerak-gerikan kita punya anggota tubuh badan? Kita kena cek balik, kan? Kerana solat yang terbaik adalah solat dalam keadaan khusyuk, solat dalam keadaan penuh penjiwaan, kan? Solat seperti mana solat yang disaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hadis yang saya boleh share untuk kita ambil perhatian, untuk kita ambil maklum, untuk kita sama-sama muhasabah, untuk sama-sama kita ambil pengajaran postmortem balik berkenaan dengan kualiti solat. Sama-sama kita dengar, ini sabda baginda. Saya ulang, saya ulang balik daripada mafhum hadis ini. Mafhumnya, barang siapa yang menjaga solat dan menyempurnakannya, nescaya solat itu akan keluar cahaya putih lagi terang. Lalu berkata, moga Allah menjaga engkau seperti mana engkau menjagaku. Tuan-tuan, cara kita solat ada dua kategori. Orang yang solat ni, orang yang mendirikan solat ni, dia ada dua jenis orang. Dua jenis orang. Jenis yang pertama, bila dia solat, habis saja solat, keluar cahaya putih. Ini dalam hadis, keluar cahaya putih, lalu cahaya tu cakap kepada diri kita, moga Allah jaga engkau seperti mana engkau menjagaku. Cahaya tu cakap kat diri kita. Kita tak dengar lah, tapi ini dirakamkan dalam hadis. Lepas kita solat dalam keadaan yang terbaik, lalu cahaya tu cakap sendiri kat diri, moga saudara, solat saudara tu dijaga seperti mana engkau jaga solat saudara. Itu contohnya. Dan ada golongan yang kedua, yang mana bila mereka tidak menyempurnakan solat dalam keadaan halal balai, solat dalam keadaan pemikiran masih lagi fikir benda-benda luaran, hingga mengganggu solat itu, maka solat itu dia akan keluar warna hitam. Solat itu dia akan keluar warna hitam lagi gelap. Lalu berkata cahaya itu, moga Allah sia-siakan engkau seperti mana engkau telah sia-siakan aku.
Dan dikabarkan lagi kemudian direnyuk ibadah je tu macam renyuk kain tau. Macam renyuk kain pakaian tu lalu dicampakkan ke muka dia. Kita tak nak golongan yang kedua tu. Kan? Kita pun tak tahu kita dalam golongan mana. Adakah kita golongan yang solat itu cahaya doakan untuk kita, ataupun kita solat dalam keadaan cahaya hitam tu dia mencaci kita. Kan? Dia ambilkan dia baling kat muka kita. Jadi berbalik kepada khusyuk tadi, kita kena check balik. Kan? Macam mana kita nak solat dalam keadaan khusyuk? Yang pertama sekali ada beberapa kaedah untuk saya sentuh sebelum kita mengakhiri lagi 5 minit sekali lalu. Kaedah-kaedah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil maklum. Macam mana cara untuk kita khusyuk? Yang pertamanya sekali adalah yang pertama sekali, jaga diri untuk khusyuk dengan sebaiknya. Itu azam lah sebelum kita nak mendirikan solat. Yang kedua adalah hadirkan hati ketika solat. Contohnya, pendekatan yang digunakan oleh Musalla Usna ni, sebelum kita nak solat, kita adakan dulu kuliah ilmu. Jadi bila kuliah tu memandu kita untuk kita rasa hadir hati kita. Sebelum kita nak solat ni, kita dah dengar dengan pengisian-pengisian ilmu, kan? Berkenaan dengan bab solat terutamanya, maka kita pasti outputnya kita akan buat solat yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tuan-tuan, kalau ada kuliah-kuliah, kalau ada kursus-kursus berkenaan dengan ataupun daurah berkenaan dengan tahsinus solat, cara-cara kita nak memperbaiki solat, di mana dalam modul itu dia ajar cara bila kita solat biar lintas dalam hati kita apa yang kita baca tu kita faham terjemahan dia, kita faham maknanya. Itu banyak membantu kita untuk kita khusyuk dalam solat. Contoh dalam kita contoh saya sebut dalam doa iftitah. Tuan-tuan tahu tak, doa iftitah itu sebenarnya ikrar hamba. Kita bekerja, kita lapor diri, ataupun mungkin kata setiap kali hari Isnin kita ada perhimpunan, kan? Kita ada ikrar sebelum kita nak bekerja ni, kan? Ikrar supaya kita akan bekerja kerana Allah Ta'ala. Kita berikrar supaya kita kerja ni mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh jabatan, oleh majikan. Contoh, kita berikrar kita akan memastikan kita akan menjadi pekerja yang berintegriti, tak menerima rasuah, sorokan dan sebagainya. Itu dalam pekerjaan. Dalam solat pun kita ada ikrar. Ikrarnya dalam doa iftitah. Kalau kita tengok balik maksud doa iftitah tu, antara yang kita boleh highlightkan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, pada ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Yang bermaksud sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kerana Allah Ta'ala. Jadi bila kita solat, ibadat kita, hidup kita, mati kita, apa-apa yang berkaitan dengan hidup, cara bekerja kita, cara kita didik anak kita, cara kita melayan karenah customer-customer kita, kalau kita letakkan Allah di hadapan, pasti itu akan tersusun. Pasti itu akan menyebabkan solat kita itu memberikan output kesan yang baik bila kita memahami lafaz-lafaz yang kita baca tu. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab kita nak kaedah untuk khusyuk adalah kita kena memahami makna bacaan solat. Ni contohlah. Banyak lagi lafaz-lafaz lain bacaan dalam surah Al-Fatihah. Tuan-tuan rajin-rajin bila lapang-lapang buka Quran, buka tafsiran tu, baca dia punya translation tu, terjemahan tu. Apakah maksud satu ayat per ayat dalam surah Fatihah tu? Kan? Lafaz tasbih, lafaz tahmid, lafaz i'tidal, sujud, lafaz subhanallah, subhana rabbiyal a'la bihamdih, apa maksudnya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, apa maksudnya? Baca bacaan cadang dan selawat dan sebagainya, kan? Kita perlu usaha sikitlah untuk kita faham makna-makna tu, supaya itu sebagai salah satu jalan untuk membuatkan solat kita itu lebih khusyuk. Saya rasa sekadar tu saya ikut, insya-Allah. Kita berhenti dulu, insya-Allah di lain masa ada waktu kita boleh berjumpa lagi untuk kita sambung lagi lah berkenaan dengan bab solat, menyingkap rahsia dan hikmah tersirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.